Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1279. Antara paparan utama. PM10 disaran percepat reformasi institusi. Politik lama tidak bertamadun. Bila malu dicabut oleh kepentingan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad dilihat tidak berhenti-henti memperlekeh usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memimpin Malaysia selaku Perdana Menteri untuk berdepan krisis kemelisahan ekonomi dan cabaran pemulihan pasca pandemik COVID-19. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof menyifatkan kenyataan Tun Dr. Mahathir itu terlalu sempit. Saya pun tak faham pandangan Tun Dr. Mahathir walaupun konsisten tetapi satu pandangan yang pesimis dari sudut tidak melihat kepentingan yang lebih besar. Nampak sangat fokus beliau terlalu peribadi. Tun Dr. Mahathir langsung tidak melihat kejayaan Anwar untuk menyatukan kerajaan yang dahulunya disebut oleh beliau sebagai kerajaan perpaduan. Adakah kerana beliau tidak menjadi Perdana Menteri di atas nama kerajaan perpaduan ini, maka semua orang tak betul? Bidasnya lapor Berita Harian. Menurut Mujahid, Tun Dr. Mahathir sebagai seorang negarawan harus mempunyai pemikiran yang luas dan tidak terlalu sempit dalam membuat penafsiran berkaitan perkembangan politik semasa. Ini bukan berkaitan isu Anwar, sebaliknya isu Tun Dr. Mahathir sendiri yang seolah-olah menganggap perpaduan itu miliknya sahaja. Orang lain tak boleh. Sebagai orang biasa, saya minta Dr. Mahathir melihat gambaran yang lebih besar. Jadi apabila umpama papan putih, orang melihat satu titik hitam di papan putih itu lalu mengatakan keseluruhannya nampak hitam. Itulah masalah dengan Dr. Mahathir ini, tegasnya seperti dipetik. Sementara itu, ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang berkata Anwar patut abaikan sahaja Tun Dr. Mahathir. Sebaliknya, beliau harus menghayati pengajaran paling penting daripada Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan sebelum ini dan melaksanakan sebanyak mungkin reformasi institusi kerana kerajaan yang ada ini tidak semestinya akan bertahan selama 5 tahun. Anwar perlu sentiasa sedar yang terdapat kuasa-kuasa politik yang sedang cuba untuk menamatkan riwayat kerajaannya seawal yang mungkin, kata Kit Siang dalam satu kenyataan. Menurut beliau, Tun Dr. Mahathir telah terlepas peluang untuk melaksanakan beberapa reformasi institusi, memulakan proses bagi menghentikan kemerosotan negara dan mengembalikan tempat Malaysia sebagai sebuah negara majmuk hebat yang bertaraf dunia. Bagaimanapun, Kit Siang memberi amaran bahawa rakyat Malaysia perlulah bersedia untuk menyaksikan laporan Transparency International TI terburuk dalam masa sebulan lagi. Ini kerana pada saat ini sudah terlalu lambat untuk kerajaan Anwar berbuat apa-apa bagi menambah baik laporan Indeks Persepsi Rasuah 2022 untuk Malaysia. Namun, kerajaan Anwar masih boleh berusaha untuk memastikan laporan TI CPI 2023 untuk Malaysia menjadi TI CPI yang terbaik negara sejak daripada penerbitan laporan ini 25 tahun yang lepas pada tahun 1995. Amat mengecewakan apabila konspirasi politik langkah Sheraton yang tidak sah pada bulan Februari 2020 yang telah menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan selepas hanya 22 bulan ini juga telah menamatkan usaha Malaysia untuk menjadi salah satu dari 30 negara terbaik dunia dari segi integriti awam, tegasnya. Terdahulu dalam satu temu bual dengan Berita Harian, Tun Dr. Mahathir berkata beliau kurang yakin dengan kemampuan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dalam menerajui negara. Tetapi berdasarkan pengalaman semasa dia jadi timbalan Perdana Menteri menunjukkan kebolehannya. Saya khawatir. Sekarang ini negara menghadapi banyak masalah seperti kesan pandemik. Ekonomi merosot teruk, keadaan politik tidak stabil, katanya seperti dipetik Berita Harian. Ketika ditanya sama ada benar beliau memang enggan Anwar jadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir menjawab, itu terpulang kepada rakyat dan parti untuk memilih dia. Tapi saya khawatir dengan kebolehan dia, sama ada dia boleh pimpin di waktu kita menghadapi banyak masalah.
Selain Mujahid, serangan Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap Anwar itu dibidas pelbagai pihak bukan sahaja oleh bekas rakan tetapi oleh bekas lawan politik dan juga dalam kalangan penganalisis. Mereka membangkitkan prestasi pejuang yang diterajui oleh Tun Dr. Mahathir dan anaknya Datuk Seri Mukhlis Mahathir pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Anwar kini bebas untuk melakukan apa yang baik untuk negara dan kita harus membenarkannya berbuat demikian, tegas bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Nazri Aziz. Pensyarah kajian Asia dari Universiti Tasmania, Australia, Dr. James Chin juga membidas kenyataan Tun Dr. Mahathir. Katanya pemimpin veteran itu sudah hilang relevannya dalam politik negara. Menurut James Chin, serangan dibuat terhadap Anwar itu merupakan pengulangan terhadap naratif sama yang dimainkan 20 tahun lalu. Ini petanda Dr. Mahathir semakin kurang relevan dalam politik Malaysia. Masyarakat tidak lagi mengambil pandangannya dengan serius. Beliau, Mukhlis dan pakatan pimpinannya Gerakan Tanah Air GTA kalah dan hilang deposit dalam pilihan raya umum ke-15. Beliau dan Mukhlis berada dalam keadaan sukar dari sudut politik, katanya dipetik media. Penganalisis politik Dr. Azmi Hassan pula berkata Anwar jauh ke hadapan berbanding Perdana Menteri terdahulu seperti Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Anwar tegas dalam apa yang beliau mahu dan apa yang perlu dilakukan. Beliau berada di tempat duduk pemandu dan semua kementerian hanya menunggu arahannya. Tegasnya merujuk kepada tempoh 2 bulan yang diberi oleh Anwar kepada kementerian untuk mencerakin isu dan membina cara penyelesaian bagi menyelesaikan masalah negara. Jika diteliti berdasarkan keputusan pilihan raya umum ke-15, ternyata kepimpinan Tun Dr. Mahathir dan pejuang ditolak oleh rakyat di semenanjung Malaysia secara total. Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mewakili pejuang kalah teruk dilangkaui dan mendapat hanya 4,566. Sementara Mukhlis yang kalah di Jelun hanya mendapat 3,144 undi. Kedua-dua mereka antara 369 calon kerusi parlimen yang kalah teruk dan hilang wang deposit dalam pilihan raya umum ke-15 tersebut. Sebelum pilihan raya umum ke-15 dahulu, Kit Siang beberapa kali menasihatkan Tun Dr. Mahathir supaya menarik diri daripada arena politik seperti dirinya. Akibatnya, Tun Dr. Mahathir dimalukan oleh pengundi Langkawi apabila hilang deposit di gelanggangnya sendiri. Manakala Anwar Ibrahim yang dipelekehnya berjaya menawan Tambun iaitu satu kawasan parlimen yang baru diterokainya. Sama-samalah kita berdoa semoga Perdana Menteri ke-10 ini berjaya membawa reformasi institusi yang amat didambakan oleh rakyat Malaysia. Amin. Mutakhir ini kedengaran riuh rendah dalam kalangan ustaz-ustaz PAS yang berteriak bahawa kerajaan perpaduan menghalang mereka berceramah di masjid di negeri Pahang. Menurut Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, Ustaz Nasruddin Hassan, tindakan tersebut adalah arahan daripada Exco berkenaan dari Kerajaan Gabungan BNPH Negeri Pahang. Fenomena ini sangat mengecewakan. Sementara YB yang diarah batalkan kuliah pengajiannya di masjid itu adalah figura yang berilmu dan mendapat pendidikan Islam yang formal serta mempunyai ijazah dalam bidangnya. Memberi ilmu dan mendidik masyarakat adalah sebahagian dari tanggungjawab pemimpin, ujarnya. Nasruddin berkata seorang wakil rakyat juga bertanggungjawab membekalkan ilmu akhirat dan membentuk pemikiran serta peribadi rakyat agar lahir insan dan masyarakat yang solehah. Kenapa harus mereka dihalang dari menjalankan tugasan ini? Apakah Exco terbabit mahu membalas dendam dan menghukum adun PAS kerana mendapat kemenangan besar dalam pilihan raya tempoh hari? Soalnya. Beliau mempertikai larangan tersebut kerana katanya hakikatnya dendam dan hukuman tersebut turut menimpa rakyat yang juga dahagakan ilmu. Bukankah Malaysia negara demokrasi dan pilihan raya diadakan untuk rakyat memilih? Redha dan terimalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diterjemah melalui pilihan yang telah dibuat oleh rakyat, ujarnya. Oleh kerana pilihan raya telah berakhir dan kerajaan telah dibentuk, Nasruddin berkata, maka ini sama untuk kita sama-sama membangunkan negeri, membina dan mendidik masyarakat agar lahir rakyat yang baik, patuh pada syariat dan peraturan. Sekat menyekat, tuduh menuduh, fitnah memfitnah ini cara politik lama yang telah ketinggalan jauh ke belakang menyanggah tamadun. Kerajaan juga wajar mengiktiraf pembangkang agar menjalankan tugas semak dan imbang bagi melahirkan kerajaan yang kompeten. Tidak perlu sesak nafas dengan kewujudan pembangkang. Semua berperanan dengan sudut masing-masing demi agama, negeri dan rakyat keseluruhannya, tegasnya. Bagaimanapun, kenyataan Nasruddin itu ditemplah oleh bekas pemimpin PAS sendiri sebagai tidak mengamalkan standard yang sama. Bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Datuk Ustaz Dr. Khairuddin Aman Razali berkata, perkara yang sama turut berlaku kepada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Terengganu.
Saya pun tidak bersetuju kerana berbeza politik menjadi sebab sekat menyekat kuliah. Namun ia juga berlaku di Terengganu. Kuliah yang dipersetujui dibatalkan kerana arahan pimpinan tertentu. JPKK diberi amaran jangan memberi kerjasama kepada wakil rakyat semasa yang bukan dari parti kita. Surau-surau diarahkan jangan membenarkan kuliah dibuat oleh individu tertentu yang berbeza politik. Dulu kita menegur UMNO di Terengganu, tapi nampaknya kita pula melakukannya, tempelaknya. Beliau menyarankan supaya Nasruddin Hassan Tantawi menegur Terengganu sebagaimana beliau menegur Pahang sebentarlah ketua kerajaannya teman rapat beliau. Kita perlu amalkan standard yang sama. Budaya politik matang dan sejahtera, BPMS tidak wajar hanya manisan di bibir, sindirnya. Larangan terhadap ahli politik berceramah di masjid turut dipertikai oleh Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Cenor Mujibur Rahman Ishak. Selaku penceramah, insya-Allah saya memilih untuk profesional. Ketika kuliah tiada disebut PAS atau mana-mana parti lain. Kita sebut tentang Al-Quran dan hadis. Kita sebut tentang Islam dan musuh Islam. Mengapa ini terjadi? Tepuk dada, tanya iman, kata Mujibur pada hantaran di Facebooknya pada Ahad. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu Kuala Sentul, Datuk Jasri Jamaluddin menyalahkan DAP. Nampaknya selepas pilihan raya umum ke-15 apabila UMNO berkongsi kuasa dengan DAP, perkara sebegini sudah mula timbul. Besar sungguh pengaruh DAP dalam kerajaan negeri Pahang sehinggakan hal ehwal pentadbiran agama Islam juga turut mahu dicampuri. Itu baru sebulan duduk sekandang, makan sepinggan dan tidur sebantal, dakwanya. Mengulas mengenainya, Esko Kerajaan Pahang Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad yang bertanggungjawab dalam hal ehwal agama Islam berkata Kerajaan Negeri Pahang sentiasa menggalakkan untuk mengadakan kuliah dan kelas pengajian di masjid atau surau. Bagaimanapun ceramah atau sebarang aktiviti di masjid atau surau perlu senada titah ke bawah duli tuanku serta selalu dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri. Kerajaan negeri mengambil perhatian yang serius terhadap titah ke bawah duli tuanku yang telah menitahkan supaya masjid tidak dipolitikkan dan tiada sebarang ceramah yang dianjurkan oleh mana-mana parti politik di masjid atau surau, sama ada mereka yang memihak kepada pembangkang maupun kerajaan. Ia demi menjaga kemaslahatan dan keharmonian masjid atau surau itu sendiri agar terus diimarahkan dengan jayanya, tegas beliau dalam satu kenyataan. Nampak tak? Tiada kaitan dengan DAP pun. Mentang-mentang ramai ahli Dewan Undangan Negeri DAP terdiri daripada kaum Cina, maka laju pemimpin Perikatan Nasional melontarkan fitnah terhadap Kerajaan Pahang. Secara tidak langsung mereka memfitnah Ketua Agama Sultan Pahang. Jangan lupa, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah adalah yang di-Pertuan Agong. Berkata benarlah siapa sebenarnya yang sedang mengamalkan politik lama yang tidak bertamadun, iaitu politik toksik berbaur perkauman. Hari ini, umat Islam sudah semakin kurang memiliki sifat malu lalu tergamak melakukan pelbagai kemungkaran. Berlaku dalam pelbagai bidang tugas dan pekerjaan merangkumi sebahagian agamawan, ahli politik, penjawat awam dan pekerja swasta. Demikian penegasan yang terdapat dalam isi kandungan khutbah oleh Jabatan Agama Islam Perak, Jaib, Jumaat 6 Mei lalu dengan tajuk Sifat Malu Lambang Ketakwaan dan Integriti Pekerja Mukmin. Khutbah itu juga menyebut tanpa segan silu dan jauh daripada rasa berdosa, segelintir umat Islam bersifat tamak, berperang rakus, sanggup menipu dan berbohong semata-mata untuk merebut kekayaan dan mencari pengaruh serta mengamalkan sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri. Khutbah tersebut juga mengingatkan umat Islam bahawa setiap perkataan dan perbuatan akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid yang ditugaskan untuk melaporkan segala perbuatan manusia ketika berada di dunia. Dan catatan tersebut akan menjadi rekod yang akan dibentangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kebangkitan dan pengadilan di padang mahsyar. Ketika itu tidak ada sesiapa yang boleh berperanan sebagai peguam bela yang boleh bermain kata-kata memanipulasikan antara kebenaran dan kepalsuan. Dalam mencerakin hubungan antara malu, kebenaran dan kepalsuan ini, jom kita rentas kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam tulisannya bertajuk Tolak Pemimpin Berbohong dan Menipu yang turut disiarkan di Harakah Daily pada 22 Disember. Dalam tulisannya, beliau menegaskan DAP menjadi abang besar selepasnya PKR, keadilan dan diciptakan parti bernama Amanah, diikuti pula oleh kumpulan-kumpulan kecil NGO Islam dan bukan Islam yang mendukungnya. Ketika mukadimah kempennya lagi sudah menunjukkan dengan penuh bersemangat akan menurunkan harga petroleum dalam tempoh masa 24 jam, tol akan dihapuskan, hutang PTPTN akan diselesaikan secepat kilat.
maka menanglah PH dengan gelombang tsunami pilihan raya umum ke-14 kerana janji-janji tersebut. Dalam tulisannya, Abdul Hadi turut memetik sabda Rasulullah SAW yang terjemahannya berbunyi begini: tanda-tanda munafik itu ada 3. Apabila bercakap dia berbohong, dan apabila berjanji tidak ditunaikan, dan apabila diberikan amanah pula dikhianatinya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adakah Pakatan Harapan memenuhi ciri-ciri munafik seperti yang disebut oleh hadis tersebut? Dalam Pakatan Harapan tiada konsep abang besar, lebih-lebih lagi yang berjenama DAP. Buktinya, walaupun memiliki kerusi terbanyak, DAP tidak menuntut untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Selepas pilihan raya umum ke-14 di Melaka, mereka menang kerusi terbanyak dalam Pakatan Harapan, tetapi mereka tetap tidak menuntut kerusi Ketua Menteri yang diserahkan kepada Ketua Amanah Melaka, Adli Zahari. Baru-baru ini, PH dan UMNO BN membentuk kerajaan perpaduan di Perak. DAP yang mendapat kerusi terbanyak berbesar hati menerima Ketua Perhubungan UMNO Perak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Tampan, Datuk Seri Saarani Muhammad, menerajui kerajaan di negeri berkenaan sebagai Menteri Besar. Perlu diingat, di Perak naib pengurusi DAP ialah seorang Melayu beragam Islam yang juga dikenali sebagai pakar Perlembagaan Malaysia, bekas Profesor Universiti Islam Antarabangsa Dr. Abdul Aziz Bari. DAP tidak bersikap sombong mendesak agar kerusi Menteri Besar diserahkan kepada mereka. DAP tidak berbuat demikian demi kestabilan politik. Parti itu menyokong cabutan tiket nombor ekor dikurangkan daripada 22 kali setahun ke 8 kali setahun. DAP juga tidak membantah pengenalan tulisan Jawi di sekolah vernacular kerana bekas Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching dan ahli politik veteran parti itu Lim Kit Siang turut menyokong dan mempromosinya. Yang amat kuat membantah ialah parti MCA dan gerakan yang kononnya tak ekstrim mengikut pandangan pimpinan PAS dan yang menentang hukum Islam sehingga membawa hudud Kerajaan Kelantan ke Mahkamah Persekutuan ialah gerakan yang kini menjadi sekutu PAS dalam Perikatan Nasional. Pakatan Harapan tidak pernah berjanji untuk menurunkan harga minyak dalam masa 24 jam. Itu merupakan janji Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pilihan raya umum tahun 2008. Mengulas mengenai kritikan terhadap beliau berhubung janji tersebut, Anwar berkata, "Mengapa tak jadi? Sebab kita tak memerintah dan saya tak jadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana?" katanya. Hari ini harga minyak bersubsidi RON 95 kekal dengan harga RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Sementara itu, harga minyak RON 97 turun ke RM3.35 seliter berbanding RM3.95 seliter pada Oktober. Isu yang disebut oleh Abdul Hadi itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Naib Presiden Amanah Adli Zahari pada 14 Oktober lalu. Menurut beliau, janji untuk mengurangkan harga minyak ke RM50 tidak ada dalam dokumen manifesto PH 2018. Yang ada dinyatakan adalah perancangan PH untuk memberikan subsidi minyak bersasar dalam tempoh 5 tahun pemerintahannya. Selain itu, janji untuk menghapuskan hutang PT-PTN juga tidak ada dalam dokumen manifesto yang sama. Yang ada dinyatakan adalah perancangan PH untuk memberikan pengecualian bayaran balik kepada peminjam yang bergaji bawah RM4,000 sebulan. Akhir sekali, tidak ada janji untuk menghapuskan tol dalam masa 22 bulan dalam dokumen manifesto PH 2018. Kata Adli, yang ada dinyatakan adalah perancangan PH untuk menghapuskan tol secara berperingkat-peringkat melalui runding semula dengan pihak konsesi. Perlu diingat, dalam masa setahun PH telah pun berjaya mengurangkan kadar bayaran tol sebanyak 18% dan pengurangan ini masih dapat dirasai rakyat sehingga kini. Apabila kita berhujah, kita perlulah memberikan fakta yang betul kerana kita tidak mahu apa yang baik nampak jahat. Apa yang jahat nampak baik di mata rakyat. Kesannya amat buruk pada negara. Tegas Adli yang kini menyandang jawatan sebagai Timbalan Menteri Pertahanan dalam Kerajaan Perpaduan. Bukan Abdul Hadi tidak tahu bahawa dalam Islam berbohong itu dikira sebagai sifat orang munafik kerana beliau sendiri memetik sabda Rasulullah SAW mengenainya yang membawa maksud. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Apabila bercakap dia berbohong dan apabila berjanji tidak ditunaikan dan apabila diberikan amanah pula dikhianatinya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anehnya, Abdul Hadi masih cuba menjustifikasi tomahannya itu dengan menggunakan hadis Rasulullah SAW yang terjemahannya berbunyi begini. Akan tiba masanya kepada orang ramai tahun-tahun yang banyak berlaku penipuan. Dipercayai orang yang berbohong dibohongi orang yang benar. Diberikan amanah kepada pengkhianat, dikhianati orang yang benar-benar amanah. Kemudian golongan Al-Rabidah, orang-orang jahil agama banyak bercakap. Baginda SAW ditanyakan,
Wahai Rasulullah, siapakah itu golongan Al-Ruwaibidah itu? Rasulullah SAW bersabda, orang jahil bercakap perkara besar yang menyentuh orang ramai. Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Antara ciri yang melayakkan seseorang itu menjadi pemimpin ialah akhlaknya. Ini ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis bahawa setiap agama yang diutus itu mempunyai prinsip akhlak dan akhlak Islam itu ialah sifat malu. Malu dan iman sentiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Siapakah yang bercakap besar tetapi tidak buat kerja apabila diberi amanah? Kalau tinggal di rumah kaca, jangan suka baling batu. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.